bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita diberi ruang masa, kesihatan yang baik dan masa yang lapang untuk kita sama-sama meneruskan pengajian ataupun kita mengulang kaji salah satu ilmu yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mempelajarinya lah, walaupun ilmu faraid ni memang kita akui lah memanglah ilmu tu fardu kifayah, tetapi macam mana nak kira kifayah tu, macam mana nak kira kifayah tu pun susah jugalah. Kalau nak kira setiap daerah dah ada unit pusaka kecil, maka orang lain tak payah belajar, itu senang lah. Tapi pegawai pusaka pun duduk rotate kan. Satu pegawai duduk rotate beberapa daerah. So kita kena sama-sama menyebarkan ilmu faraid ini sebagaimana kita pelajari di awal kuliah kita, di awal pengajian kita belajar tentang galakan mempelajari ilmu faraid dan galakan mengajar ilmu faraid kan. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia kan. Dia macam itulah di ilmu faraid ni, kalau kita tak ajar, ilmu tak lekat. Ni dah ramai dah, saya gemetar malam ni. Ni doa faraid semua yang join ni malam ni. Dia orang ada perjumpaan kat Kota Damansara ni. Ini semua guru-guru yang besar ni. Adalah Ustaz Nazmi, ada Ustaz Khalid, ada Ustaz Burhanuddin, ada Ustaz Burhanuddin, itu memang ada lah. So kadang-kadang kita pun tak tahu perjalanan kita bila kita terlibat dalam ini selingan sebelum saya sambung lah. Maksudnya kita tak tahu pun bila kita kongsi tentang ilmu faraid ni, kita pun tak tahu macam mana perjalanan kita. Rupanya di luar sana ada sahabat-sahabat kita yang juga memberikan komitmen hayat mereka juga kepada ilmu inilah. So kita tak perlu bimbang dan kita tak perlu rungsing lah. Kita teruskan setakat mana yang kita boleh teruskan, dan insya-Allah kita sama-sama memperolehi manfaat lah. Kita nak tolong orang. Kita diberi ilmu ni, kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya untuk kita membantu masyarakat di luar sana. Itu aja sebenarnya. Kita bukannya kita nak ego ataupun kita nak tunjuk siapa yang lebih terror apa semua, bukan. Sebab kita rasa apabila kita diberi sedikit ilmu tu, maknanya itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita tolong orang lah, macam tu. Orang lain diberi kelebihan yang lain mungkin. Jadi kita ni tak adalah kelebihannya, cuma tak tahu bila kita belajar tu kita boleh cepat faham, macam tu je lah. Kan kita boleh kira kan, mungkin sebab kita matematik kita tu ada sedikit kelebihan dan sebagainya lah, gitulah. So jadi kalau yang belum lagi confident untuk mengajar tu, saya galakkan untuk mengajar lah, macam tu maksud saya. Bila kita mengajar tu, ilmu tu akan jadi lebih lekat, dan kita mengajar tu tak perlu mengajar kepada publik. Kita start dengan mengajar kawan-kawan kita. Saya start mengajar di KFC ke, di McDonald ke, di Dunkin Donut ke. Start mengajar macam tu je. Lama-kelamaan kita akan jadi confident dan kita ilmu tu makin bertambah lah. So hari ni kita akan sambung tentang tajuk terakhir, Takharuj, yang mana minggu lepas saya internet terputus. Jadi ada masalah minggu lepas, so kita hanya sempat cover beberapa contoh, dan hari ini saya akan sambung beberapa contoh yang lain lah. Kita akan masuk ataupun kita pergi kepada contoh beberapa orang melepaskan semua hak mereka. Ini adalah contoh bagaimana beberapa orang waris faraid melepaskan hak mereka. Sebab
takharuj ini, melepaskan hak ataupun menarik diri ini, dia tak semestinya seorang. 2 orang boleh ataupun seberapa ramai punya boleh lah. Maknanya boleh beberapa orang dan boleh seorang ataupun tengok kes by kes lah. So dalam kes ni beberapa orang melepaskan semua hak mereka. Si mati meninggalkan isteri, seorang isteri, datuk, nenek. Nenek ni ibu kepada ibu lah. Nenek ni ibu kepada ibu, bukan ibu kepada bapa. Ibu kepada bapa dia sudah pun terinding dengan sebab adanya datuk tu. Dan meninggalkan 2 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki. So isteri mendapat 1/8 kerana si mati ada anak ni. Datuk mendapat 1/6. Datuk dapat 1/6 lah, kita tak payah nak confuse. Sebab kita akan jadi keliru kalau datuk bersama saudara. Ini bukan datuk yang menghabiskan ansabah. Yang menghabiskan ansabah ialah anak perempuan dan anak lelaki yang ansabah bil ghairi. So datuk hanya menjadi waris ganti kepada bapa. So dia dapat hak asal dia lah 1/6. Hak minimum bagi datuk. Nenek dapat 1/6. Nenek memang dapat 1/6, sama ada sebelah ibu ke sebelah bapa ke, dia memang 1/6. Kalau dia 2 orang, 1/6 berkongsi. So ansabahnya kepada anak perempuan dan anak lelaki secara ansabah bil ghairi. Asal masalahnya kita tengok sifir 8 dan sifir 6. Kita tengok pembawah ni. 8 dengan 6, kita ambil sifir 8 lah. Kita ambil pembawah yang paling besar. So 6 tak boleh masuk bawah 8. 8 darab 2, 16. 6 tak boleh masuk bawah 16. 8 darab 3, 24. So 6 boleh masuk bawah 24. Maka asal masalahnya dia ialah 24. 24 ni asal masalah yang terbesar lah. Tak ada asal masalah yang lebih besar pada 24. Dan kecuali jadi aun kan. So 24 asal masalahnya secara tawafuk, secara GSTK, secara gandaan sukunya terkecil. 24 bahagi 8 dapat 3, 24 bahagi 6 dapat 4, 24 bahagi 6 dapat 4, bakinya ialah 3, 4, 4 ni sama dengan 11, 24 tolak 11, bakinya 13. Bagaimana 13 nak dibahagikan kepada 2 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki? Kebanyakannya dia akan jadi confused kat sini lah. Kebanyakan dia akan jadi confused dekat sini. So, cara saya ajar, saya juzukkan saham 13 ni. 13 ni kita panggil saham. So saham 13 ni kita juzukkan kepada waris yang lebih kecil lah. Dijuzukkan dia. So anak perempuan 1, anak perempuan 1, anak lelaki 2. So 1, 1, 2. Jumlah juzuk sahamnya ialah 4. Apabila kita hanya juzukkan yang ni saja sebab 13 ni yang kita nak juzukkan. Yang ni kita dash lah, dia tidak relevan. So jumlah sini 4, sebenarnya kita nak perbesarkan dia punya pembawah. So cara saya ialah kita darab 24, darab 4 sama dengan 96. Sebenarnya kita kena tengok angka 4 dengan angka 13 ni. 4 dengan 13 ni dia tidak boleh dikecilkan. So kita biarkan sajalah, kita maintain ajalah. Saya dah tak ada error apa semua ni kena ingat dalam kepala je lah. 24 darab 4 sama dengan 96. So 3 darab 4 sama dengan 12. 3 darab 4, 4 darab 4 sama dengan 16. 4 darab 4 sama dengan 16. 13 ni kita jangan darab 4. 13 ni kita darab 1. Sebab yang ni yang kita juzukkan dia tu. So 13 darab 1, 13. 13 darab 1, 13. 13 darab 2, 26. So bila kita tambah ke semua angka ni, kita akan dapat 96. So kolom juzuk saham ni untuk mempermudahkan cara pendaraban. Kita nak darab macam mana asal masalah yang akhirnya membuahkan tashih al-masail. Ni saya panggil tashih asal pula sebab ada tashih sekali lagi, tashih selepas takharuj. So ini adalah kolom yang saya buat yang sebenarnya bukan daripada yang asal lah. Asalnya orang congak kat tepi ni. Selalunya asal masalah dengan tashih ni dia tak ada kolom. Tapi dah memang style saya memang ada kolom lah. Saya memang style macam ni lah.
Sebab hari ni ramai guru-guru faraid guru faraid ni. Adalah. So yang kita nak tahu hari ni nya, datuk ni dia tarik diri dan nenek pun dia tarik diri. Dia tarik diri secara umum. Maknanya datuk kata saya tak perlu bagi harta pusaka kepada saya. So saya tarik diri daripada menerima harta pusaka. Si nenek ni pun dia pun tarik diri daripada menerima harta pusaka tanpa diberitahu secara jelas kepada siapa harta pusaka tu diberi. So dia hanya tarik dan bagi kepada semua waris-waris yang lain lah macam tu. Waris maknanya tarik diri secara umum. Apabila tarik diri secara umum ni, kita pun kadang-kadang kita tak perlu tanya banyak je. Bila dia kata dia tarik diri tu, tak apalah tarik diri lah. Dia tak nyatakan kepada siapa, tak apalah. Sebab dia nak katakan nak bagi kepada cucu ni ke takut dia punya ni datuk nenek ni bukan menantu dah, dia punya menantu dia mak ayah dia. Ini dah satu lapis lagi, mak ayah pun tak ada, datuk nenek pula yang ada. Maknanya dia nak kata bagi dekat cucu, takut ada yang menantu kat sini, isteri si mati ni kecil hati pula. Jadi dia just kata dia tarik diri, mereka berdua ni tarik diri. Maka bahagian datuk dan nenek ini kita buang. 16/96 dengan 16/96 jumlahnya ialah 32. Maka cara pengiraannya ialah 96 tolak 32. 96 tolak 32 jawapannya ialah 64. Bagi siapa yang rasa ingat tak ingat tu, dia kena pandai-pandai ambil nota lah. Tiba-tiba jadi 64 kat sini. Kenapa? Kerana 96 tolak 16 tolak 16. Macam tu. So jawapan dia 64. So pembawah tu akan jadi makin kecil. Bila pembawah makin kecil, maknanya setiap orang tu makin besar lah dia punya portion dia, sebab adanya waris yang menarik diri daripada menerima harta pusaka. Jadi kita kena kira dulu. Kira dulu sebelum tarik diri. Jangan awal-awal lagi tarik diri. Kira dulu sebelum tolak hak. Ini dia tolak tapi tolak kepada umum. Kalau tolak kepada umum, inilah dia punya asal formulanya, iaitu kita memperkecilkan pembawah, menjadikan setiap orang mendapat bahagian yang lebih besar. 12/64 lebih besar lah daripada 12/96. Macam tu. So isteri dia pun dapat, anak perempuan dan anak lelaki pun dapat juga 13/64 lebih besar daripada 13/96. Kalau kita ada ringgit Malaysia, kita akan nampak dengan jelas lah dia punya nilai beza tu. Maksudnya setiap orang akan merasa dia seolah-olah macam kita melawan kepada aun. Aun ni kita perbesarkan pembawah. Yang ni kita kecilkan pembawah. Sebab ada tak nak ni. Ini yang hitam ni kita boleh tulis lah ni tafarush. Semua saya masa buat nota ni saya style buat hitam. Tulislah tafarush. Saya tengok Mizi Ismail tu dia tulis tafarush lagi jelas lah. Lepas ni pun saya kena tulis tafarush kot lebih jelas. Tak apa, itu teknikal saja. Yang pentingnya datuk dan nenek ni dia tak nak, maka pembawah itu dikecilkan, dibuang bilangan mereka yang tak nak tadi, yang melepaskan hak ataupun kita panggil menarik diri ataupun menolak hak. So jadilah 12/64, 13/64, 13/64, 26/64. So ini contoh untuk beberapa orang melepaskan semua hak mereka. Contoh seterusnya ialah beberapa orang melepaskan sebahagian hak. Ini lagi confused. Ini lagi confused. Sebab sebahagian hak, dia bukan melepaskan semua sebab dia naklah juga rasa tapi dia tak perlu banyak macam tu. Sebab waris lain lebih memerlukan harta tersebut. Cuma dia nak rasa tu, ialah nak rasa lah macam tu, nak rasa. Jadi dalam kes ni yang melepaskan hak ialah suami dan nenek. Suami ni dia nak separuh. Suami kepada si mati nak separuh, nenek kepada si mati nak separuh. Si mati meninggalkan suami, meninggalkan nenek. Ini tak kisahlah nenek sebelah ibu ke, nenek sebelah bapa ke, dia sama je lah. Dan meninggalkan saudara si ibu sebapa perempuan 2 orang, saudara si ibu sebapa lelaki 2 orang. Si mati ni tiada anak.
Tiada anak maka dapatkan adik-beradik lah. So, dia ada suami dan dia ada nenek. Ibu kepada ibu lah, senang sikit nenek ni. So suami dapat 1/2 sebab tiada waris ke bawah, si mati tiada waris ke bawah. Nenek memang dapat 1/6 je. Nenek paling mudah untuk hafal, 1/6 je kok mana pun. Baki diberi secara usabah bil ghairi antara adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan. So asal masalahnya 2 dengan 6, kita ambil angka 6 lah. 2 boleh masuk bawah 6, kita panggil secara tadakhul. Boleh rangkum. 2 tu boleh rangkum bawah 6. So 6 lah asal masalah dia. 6 bahagi 2 dapat 3, 6 bahagi 6 dapat 1. Bakinya ialah 6 tolak 3 tolak 1. Bakinya ialah 2. Ni yang 2 ni asal ni. 2 sebelum saya strike out. 2. So bagaimana 2 nak dibahagikan kepada 4 orang? Kita nampak 4 tapi sebenarnya ni bukan 4. Handak rules dia 6. So bila kita tak nampak, so saya buat kolom yang saya namakan sebagai juzuk saham. Kita menjuzukkan saham 2 ini kepada waris perempuan 1-1, lelaki 2-2. Sebab ansabah bil ghairi ni 1-1, 2-2 ni. Kalau ansabah yang lain 1-1 je, tak ada 2. 2 ni sebab ansabah bil ghairi. Lidzakari mithlu hazil unthayain. Adik-beradik dengan anak lelaki, anak perempuan. So 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2, jumlah juzuk sahamnya ialah 6. Cuma angka 6 ni dengan angka saham asal 2 ni, kita boleh perkecilkan. Dia ada angka yang boleh dimatikan. Boleh kecil, boleh mati. Iaitu dengan sifir 2. 2 bahagi 2 dapat 1. Sebab itulah saya strike out 2 ni. Akhirnya 1 saya tulis. Sebab kita boleh kecilkan. 6 bahagi 2 dapat 3. So kita guna angka yang kecil lah, angka 3 kat sini. Sebab 6 ni kita boleh kecilkan juga dengan sifir 2. Sebagaimana 2 ni boleh dikecilkan dengan sifir 2. Kita kecilkan angka tu. Supaya tidak jadi kluk-klek dia panggil. Tidak jadi besar, kecil balik. Kita kecilkan terus. Sebab sini jadi 3. Jadi 6 darab 3, tashih al-masail dia yang asal ni ialah 18. 3 darab 3 sama dengan 9. 1 darab 3 sama dengan 3. Kemudian yang ni 1 darab 1 lah, jangan ambil yang atas ni sebab yang ni yang kita menjuzukkan tadi. So kita ambil angka yang dia lah. 1 darab 1, 1. 1 darab 1, 1. 1 darab 2, 2. 1 darab 2, 2. So jawapan untuk tafsih al-masail dia ialah suami 9, nenek 3, saudara si ibu sebapa perempuan 1, 1, saudara si ibu sebapa lelaki 2, 2. So tiba-tiba nak takharus pula. Nak takharus awal lagi tapi kita kira lah. Suami kata dia tak nak 1/2, banyak sangat 1/2 ni. Jadi dia nak 1/4 saja. Dan nenek pun tak nak 1/6. 1/6 ni banyak sangat. Dia nak 1/12 saja. Inilah maksud dia beberapa orang. Beberapa orang ni merujuk kepada suami dan nenek. Ini kena tulis istilah nota kat situ tu. Ada dalam buku sebenarnya. Semua ini slide. Slide yang diambil dari buku lah. Suami ni dia nak tapi dia nak 1/2, nenek pun nak tapi nak 1/12. So mereka berdua ni mengambil sebahagian hak. Kita dulu tak reti, kita kata tak payahlah ambil macam ni lah, 93, 11, 22, lepas tu bahagi sendirilah. Sebab kita tak reti kan, kita tak belajar kan. Sebab ada ada sebablah ada orang nak ajar kita, jadi kita reti. Jadi kita tak apalah dia nak separuh, kita kira separuh. Tak payahlah nak bagi kat dia, suruh dia bagi balik kan. Memanglah bagi kat dia bolehlah bagi balik. Tapi tak profesional lah kita. Dia dah arahkan kita, saya nak separuh saja. So bila nak separuh daripada 18 ialah 36 lah. 18 kali 2 lah. 18 darab 2. Separuh daripada 18 ialah 36. Dia pembawah tu. Per 1/2 tadi. So 9/18 separuhnya ialah 9/36, yang ni jadi 3/36. Sebab 18 darab 2. So baki dia ada lagi ialah yang ni lah, dia sekali ganda lagi pada yang ni lah. Yang ni berapa ni? 4, 5, 6. 12. 12
So baki lagi dia ada 12 lah kat sini sebab apa dia panggil apa 12/36 lagi tu nak beri kepada siapa? Macam tu. Sebab dia dah jadi per 36 kat sini, so 9 campur 3 ni kan 12. So 12/36 tu diberikan kepada baki ni lah. Adik-beradik perempuan dan adik-beradik lelaki mengikut portion taksib mereka lah. Maknanya yang adik-beradik perempuan mendapat yang adik-beradik lelaki mendapat 2 kali ganda daripada adik-beradik perempuan. So sebab bilangan dia 12, kita pun boleh congak lah sebenarnya. Dia akan jadi 4, 4, 2, 2. Macam tu. So bila kita pun tambahlah dekat sini yang bahagian 12 orang, 12 lagi, 12/36 tadi tu, dimasukkan kat sini, ditambah. Jadi tambah 2, tambah 2, tambah 4, tambah 4. Jadilah jawapan akhir untuk adik-beradik perempuan tu jadi 4/36, 4/36, yang ini jadi 8/36, 8/36. Jadi bertambahlah bilangan ataupun hak kepada saudara seibu adik-beradik kepada si mati ni bertambah kerana mereka menerima sebahagian hak yang dilepaskan oleh suami dan nenek si mati tadi. Tapi dia orang masih lagi terima, iaitu 9/36 dengan 3/36. Ini saya tak tahu boleh faham ke tak boleh faham. Tapi itu cara dia. Huraian pun saya hurai macam itulah. Sebab kalau kita faham dia nak ambil separuh tu, kita fahamlah 18 darab 2 lah sebab jadi separuh. So kenapa penambahan 2, 2, 4, 4 ni kerana 12 kat sini lah. Macam tu. Itu dia kadang-kadang kena faham dia punya cara bahagi tu, baru kita boleh yang mana menerima, yang mana menolak tu. Sebab tu takharus ni dia terlalu besar sebenarnya. Dia ikut situasi. Ini hanyalah beberapa contoh situasi. Tapi situasi ni mungkin jarang sangat berlaku lah. Ataupun nak berlaku tapi kita tak nak buat sebab kita rasa serabut. Saya bagi dulu lah, nanti bagi balik lepas saya bagi tu lah. Nak suruh senang. Lepas tu dia bila dia terima, dia pun tak ingat lah nak bagi-bagi balik. Kita nak ingat terus lah. Dibahagi sama banyak di kalangan waris yang menerima bahagian waris yang menarik diri. Waris yang menarik diri kat sini ialah saudara seibu sebapa lelaki. So bahagian dia tu dia nak bagi sama banyak. Sama banyak di kalangan anak-anak ni. Bukan nak bagi sama banyak. Termasuk isteri tak. Dia nak bagi kepada anak-anak si mati ni sama banyak bahagian dia. Itu maksud dia. Si mati meninggalkan seorang isteri, meninggalkan 4 orang anak perempuan dan meninggalkan seorang saudara seibu sebapa lelaki. Seorang sobah dia dapat ke adik-beradik lelaki dia ni lah. Tapi adik-beradik lelaki dia ni, dia kata dia pun tak nak lah. Tak apalah, bahagian saya tu diberi kepada anak saudara saya. Itu biasa berlaku sebenarnya. Bahagian saya tu diberi kepada anak saudara saya. Tapi tak diberi kepada ipar saya tu. Diberi pada anak je. Memang dia cakap gitu. Sebab anak-anak perempuan ni bila nak kahwin akan carilah bapa saudara dia ni sebagai wali nikah. So dia bagi dekat anak saudara dia yang perempuan. Tapi dibagi sama banyak. Tapi bukan kepada isteri si mati. Macam tu. Isteri si mati tu tak apalah dia kata. Dia adalah rezeki dia. Dia ada harta pencarian ke, dia kerja ke, lepas ni dapat suami baru ke apa ke, macam-macam lah. Tapi bahagian dia beri kepada anak-anak perempuan. Selalunya adik-beradik dia sanggup bagi dekat anak saudara, tak bagi dekat ipar. Yang tak sanggupnya kadang-kadang mak ayah tu. Mak ayah tu dia tak sanggup lah, dia bagilah kat menantu. Sebab dia takut cik hati si menantu. Tapi kalau adik-beradik dia okey je. dia tak ada kecil hatinya dengan ipar dia. Adalah. So kita ikut apa yang dihasratkan oleh waris tu lah. So isteri 1/8, anak perempuan 2/3. So adalah baki kepada saudara seibu sebapa lelaki. 8 dengan 3 ni 24. Asal masalah 24 bagi 8 dapat 3. 24 bahagi 3 dapat 8. 8 darab 2, 16. 16 bagi 4 dapat 4. Yang ni pun kita tu saya congak je ni. Ya, sebab ngam-ngam 16 tu boleh pula bagi 4. So kita tulis terus je lah 4, 4, 4, 4. Sebenarnya 24 bagi 3 dapat 8.
8 darab 2 lah sebab sini dia 2/3. 8 darab 2, 16. 16 bahagi 4 dapat 4. So 4, 4, 4, 4. So bakinya lah 5. 5/24 kepada saudara seibu sebapa lelaki. Ini pun ramai dia datang ni. Oh tak nak lah bagi ke adik-beradik saya, kita buat hibah lah. Tahu kau tak berapa adik-beradik kau dapat? 5/24 sahaja. Oh 5/24 je kan dapat banyak. Oh tak jadi lah buat hibah, bagilah juga ke adik-beradik aku. 5/24 je dia dapat. Bukannya tak ada jasa adik-beradik. Baru dia tahu kan. Bila kita kira, dia pun nampak adik-beradik dia dapat 5/24. Kalau aku buat hibah semua, adik-beradik aku tak dapat. Kesian juga adik-beradik aku, banyak juga jasa kat aku. Ingatkan dapat banyak kat dia, sikit je. Tak jadilah buat hibah, rugi kita satu kes kan. Sebab 5/24. Kalau dapat banyak tu mungkin nak hibah sungguh lah. Dia tak nak bagi banyak kat adik-beradik dia, tapi 5/24 dia kira-kira melogik jugalah adik-beradik dia dapat 5/24. Tak jadi buat hibah. Kan, pandai sangat nak kira faraid kan. Tapi kita kena kira dulu lah. Kita kena kira faraid dulu. Bukan kita sibuk nak hibah tu. Bila dia faham faraid tu, dia nak hibah juga. Bolehlah kita buat hibah macam tu. Itu style saya lah. Maknanya kita memulakan dengan faraid apa-apa hal pun. Biar dia faham dulu apa efek instrumen yang dia nak buat tu. So bila dia faham, dia pun rasa tak jadilah nak buat hibah. Ingatkan dapat banyak. Adik-beradik dapat 54. Tak apa lah. Dapat ambil lah harta aku. Adik-beradik aku 54. Macam tu. Kalau dia tak nak takharus pun tak apa lah. Dah banyak dah ni. 19 ni. Maknanya anak perempuan 16 dah dapat dia kata. 16/24 banyak tu. Okey lah tu. Tak apalah kalau dia rasa okey lah. Kalau dia rasa tak okey, tak apalah kita buat hibah juga. Tapi hibah tu dibuat dengan pemahaman terhadap faraid terlebih dahulu. Sebab tu faraid datang dulu. So silibus saya pun faraid dulu. So bila dia tak nak 5 ni, 5/24 ni dia tak nak, dia nak bahagi sama rata kepada 4 orang anak-anak saudara dia ni, itu anak-anak perempuan si mati ni. So kita tulislah penerima dia 1/1/1/1. Ini cara saya lah. 1/1/1/1. So penerima juzuk saham, jumlah juzuk saham dia ialah 4. Jadi kita nak buat tasahih dia 24 darab 4. 24 darab 4 sama dengan 96. Saya takut terputus internet kat. Saya minta putus kot. 24 darab 4 sama dengan 96. 3 darab 4 sama dengan 12. Kemudian yang ni dia sebenarnya 4 darab 4. 4 darab 4 sama dengan 16. Jadi kita lihat 16, 16, 16, 16. Yang ni pula ni 5 darab 1 sama dengan 5. Sebab itulah dia jadi 16 darab 5. Yang ni pun saya tak tahu nak conteng macam mana. Kalau yang tak faham tu dia kena renung sedikit baru dia nampak kenapa 16 tambah 5. Sebab dia mesti 16 sebab kita perbesarkan 4 ni dengan cara 4 darab 4. Sebagaimana 3 ni darab 4. Sebagaimana 24 ni darab 4. Sebab pembawah dia akan jadi besar lah. Sebab 5 ni tak nak. 5, kalau bahagian dia 4 ngam-ngam lah tambah 1, 1, 1, 1. Ataupun dia bagi juga satu lagi dekat isteri ni. Senang kerja kita. Tapi dia tak nak bagi dekat ipar dia. Dia nak bagi dekat adik-beradik je. Dekat anak-anak ni je. Dia bagi kat sini senang kita tambah je satu. Tak. 5 bahagian dia nak bagi ke anak perempuan saja. So, jangan bimbang. Kita boleh kira. Semua benda kita boleh kira. So, kita tambah je macam tu. Jadi, kita perbesarkan dia punya tasahih. Pembawah tu kita perbesarkan. 24 darab 4 jadi 96. So, yang ni 4 darab 4 jadi 16, 16, 16. Yang ni 5 darab 1. Sebab dia, kita dah 5 dia ni tak berubah lah 5 dia tu. Cuma 1, 1, 1, 1. Lepas tu dia 16 tambah 5, 16 tambah 5. So, semua dapat 21. Isteri dapat 12/96. Maintain dia 1/8. Sebab dia tak dapat apa-apa penambahan. Tapi anak-anak perempuan ni bertambah lah. Bertambah menjadikan masing-masing mendapat 21/96. Betul tu kan? 84 tambah 12, 96. Tambah 21, 21, 21, 21. Sebab semuanya mendapat sama banyak. Daripada bahagian waris yang menarik diri. Sama banyak kepada waris yang dia nak bagi sama banyak ni lah. Daripada waris yang menarik diri. Itu maksudnya. Seterusnya ialah
dibahagi mengikut kadar bayaran yang dikeluarkan oleh waris penerima kepada waris yang menarik diri. Ini dia tarik diri ni ataupun menolak hak ni, dia awal-awal kita sudah bagi tahu dia boleh bila iwad ataupun bil iwad. Dia boleh tanpa apa pembalasan ataupun imbuhan ataupun imbalan ataupun boleh dengan sebab dia terima. Dia sebenarnya dia bukan tarik dirilah sebab hak dia tu ditebus oleh waris yang lain dengan cara kautim lah, bayar murah dan sebagaimana yang setujui lah. Itu kita panggil tarik diri jugalah, kita panggil tolak jugalah hak, walaupun sebenarnya dia bukanlah menolak 100% sebab dia ada imbuhan yang diberi kepada dia. So dalam kes ni contohnya saudara seibu sebapa lelaki ni, dia kata dia tarik dirilah dengan menerima pembayaran daripada waris yang membayar. Contohnya bagi dekat dia 80,000 cukup lah. Sedangkan mungkin hak dia 5/24 ni mungkin 500,000 kan. Mungkin 500,000 kalau rumah tu harga 2.4 juta kan. Tapi dia kata bagi 80,000 cukup ajalah untuk dia. So bila dia minta 80,000, so waris-waris yang lain ni dia tak sama status dia. Kan anak perempuan pertama ni dia mungkin lebih tua lah, lebih berkerjaya dan dia boleh bagi. Contohnya dia bagi 40,000, anak perempuan kedua bagi 20,000, anak perempuan ketiga dan keempat ni bagi 10,000. Jadi saudara seibu sebapa lelaki pun dia pecahkan bahagian tu bukan sama banyak, tapi dia bagi kepada anak-anak perempuan ini mengikut portion yang dibayar oleh waris yang menerima tu. Jadi kita tak boleh tulis satu sebab bukan sama banyak. Jadi anak perempuan pertama dia bagi 4, anak perempuan kedua dia bagi 2, anak perempuan 3, 1, anak perempuan 4, 1. Ini saya tak kira faraid lah sebab faraid dia sama dengan yang tadi juga. Sama dengan ini juga kan. Cuma cara dia nak bagi tu. Yang ni dia bukan nak bagi sama banyak. Dia nak bagi mengikut portion yang dia terima tu. Dia terima banyak daripada anak perempuan pertama, dia bagi banyak lah. Ini contohnya dia bagi 4-2-1-1. So tak apa, kita kira yang macam mana yang dia nak. 4-2-1-1, jumlah dia akan jadi 8. So 24 darab 8. 24 darab 8 sama dengan 1923 darab 8 sama dengan 24. Tapi yang ni, dia jadi banyak lah. 4 darab 8 sama dengan 32. Jadi semua ni 5 darab 8. 32. Tapi tambahan ni berbeza. Sebab yang ni 5 darab 4, 20. Yang ni 5 darab 2, 10. Yang ni 5 darab 1, 5 darab 1. Kalau kita tengok kat sini, penambahan kat sini ialah 40. 40 tu sebenarnya 5 darab 8 tu 40. So 40 tu nak beri kepada siapa? Nak beri tu berbeza lah. 20 kepada yang anak perempuan, 10 anak perempuan kedua. Kemudian 5 kepada yang bagi sikit ni lah. So kita akan tambah. So masing-masing akan dapat berbeza lah. Isteri maintain 1/8 lah. 3/4 yang asal tu 1/8. 24/192 sama je. Yang yang lain ni berbeza lah. 52/192. 42/192. 37/192. 37/192. Ini pun boleh buat juga macam ni. Macam-macam pesen. Lepas tu saya kata makin belajar, makin banyak tak tahu. Sebelum ni kita tak buat pun benda-benda macam ni. Sebab kita kira masing-masing bayar lah lepas-lepas ni. Senang. Padahal benda tu sudah pun ada kaedah pengiraannya. Dan akhir sekali, ini akhir dari sudut contoh lah. Akhir dari sudut contohnya ialah dibahagi mengikut kadar bahagian yang diperoleh dalam faraid. Dalam faraid ni bermaksud waris-waris asabah ni lah. Waris asabah ni diberi mengikut taksib dia. Maknanya cucu lelaki dapat 2 bahagian, cucu perempuan dapat 1 bahagian. So yang menarik dirinya lah cucu lelaki ketiga.
yang paling bongsu ni kok cucu lelaki ketiga. Selalunya yang menarik diri cucu lelaki pertama, tapi tak apalah. Cucu lelaki ketiga dia gentleman, dia pula yang tak nak. Meninggalkan seorang suami memang seorang, meninggalkan seorang anak perempuan, meninggalkan 3 cucu lelaki dan 2 cucu perempuan daripada anak lelaki yang mati awal. Kalau anak lelaki mati awal tu pun kalau dia ada anak pula, dia tidak lagi menjadi wasiat wajibah, dia tidaklah menjadi waris patah titi sebab dia yang menjadi waris ganti. Cucu waris ganti bukan cucu waris patah titi. Sebab tak habis lagi hartanya, dapat juga kat cucu. Sebab tu jangan kata anak mati awal, anak daripada anak yang mati awal tu tak rapat. Boleh jadi rapat. Jangan cepat-cepat cakap tak rapat. Tengok dulu fakta kes. Ini rapat lah ni, ini mestilah cucu-cucu daripada anak lelaki yang meninggal lebih awal. Sebab dia tidak terhalang, tidak ada anak lelaki yang menghalang dia. So, asal masalah dia 4 lah. 4 dengan 2 ni, sifir 4. 4 bagi 4, 1. 4 bagi 2, 2. Bakinya 1. Bagaimana 1 nak dibahagikan kepada 5 orang? Sebenarnya juzuk saham dia ialah 8. Walaupun 5 orang, adat ru'us dia 8. Juzuk saham dia 8. 2, 2, 2, 1, 1. Selalunya saya tulis cucu perempuan dulu. Ini mungkin saya ikut buku lah ni. Buku ni sebenarnya buku daripada Ustaz Tuan Abdul Halim. Saya ringkaskan dalam buku Tolak Hak saya. Saya ambil contoh kata saya daripada Ustaz Abdul Halim lah ni. Contoh-contoh saya ambil ni. Kita punya guru kepada guru ni. Maha guru kita. Jadi dia ada 8 kat sini juzuk saham dia. Tasih dia apa? 4 darab 8 sama dengan 32. 1 darab 8, 8. 2 darab 8, 16. 1 darab 2, 2. 1 darab 2, 2. 1 darab 2, 2. 1 darab 1, 1. 1 darab 1, 1. So, yang kat sini semuanya jadi 32. Kemudian yang ni, yang tak nak ni, cucu lelaki ni ketiga ni, dia kata dia tak nak. So bahagian dia tu diberi mengikut taksib, mengikut yang diperoleh dalam faraid. Maka mengikut taksib lah, mana cucu lelaki tu, mana adik-beradik lelaki dia dapat 2 bahagian, adik-beradik perempuan dia dapat 1 bahagian. Bahagian dia tadi yang 1/32. 1/32 je. Tapi kalau banyak-banyak juga 1/32 ni. So kita pecah je lah, tak apa. Dia tak nak tak apa. Dia tak nak kita tak bagi. Jangan bimbang, dia tak nak. So dia bagi ke adik-beradik dia je lah. Adik-beradik dia sesama cucu ni. So yang ni terbagi ke faraid dia 2, 2, 1, 1. Maka juzuk dia ialah 6. Cuma 6 dengan 2 ni kita boleh kecilkan pula dengan sifir 2. 2 bagi 2 dapat 1. 6 bahagi 2 dapat 3. Jadi tasheh yang akhir selepas kita buat tafaruj, 32 darab 3 sama dengan 96. 8 darab 3, 24. 16 darab 3, 48. Yang ni 1 darab. Macam mana betul tak saya buat ni? Ini saya buat 2 ni. 2 darab 3. 24 tambah 48. Ini asal dia 6. 2 darab 3, 6. 2 darab 3, 6. 1 darab 3, 3. 1 darab 3, 3. Kemudian yang ni dia bahagian satu-satu ni pula. Betul lah. 1 darab 2, 2. Jadi 6 tambah 2. 6 tambah 2. 1 tambah 1, 1 tambah 1. Sini. Jadi 3 tambah 1, 3 tambah 1. Dia jadi apa? 4, 5, 6. 6 ni ditambahkan mengikut 6 kat sini tadi tu. Ditambahkan kat sini. Mengikut faraid dia. Mengikut taksib. Kita panggil pembahagian secara taksib. 2, 2. 1, 1. So akhirnya 24/96. 48/96.
8/96, 8/96, 4/96, 4/96. So itu adalah contoh-contoh sebahagian daripada contoh-contoh dalam kes takharus. So takharus ini dia tidak semudah yang kita sangka. Kita kena kira dulu bahagian faraid setiap waris dan kita kena faham waris yang menarik diri ataupun menolak hak tadi, kepada siapa hak itu nak diberikan. Kalau secara umum paling mudah lah sebab kita hanya kecilkan pembawah, tapi kalau dia ada secara khusus nak diberi kepada siapa dan caranya bagaimana, so kita kena pandai lah macam mana nak diletakkan bahagian yang menolak tu nak ditambah kepada siapa. Kita tidak boleh terus saja membuang waris. Kalau yang setengah-setengah tu, dia kira dah kalau dah tak nak, kita buang terus saja dia. So kalau kita buang terus saja dia, kita akan buat satu kesalahan yang besar, satu kesilapan lah. Contohnya dalam kes ini, si mati meninggalkan seorang isteri, seorang anak perempuan dan 3 orang anak lelaki. Ni saya kira mudah dah ni, saya buat contoh ngam-ngam. Baki tu diberi kepada anak-anak saja tanpa buat maknanya juzuk saham dia tu ngam-ngam dengan saham tu je. Isteri dapat 1/8, baki 7/8 diberikan kepada anak perempuan dan anak lelaki. Dia jadi ngam-ngam lah sebab anak perempuan 1, anak lelaki 2, 2, 2. Dia ingatkan faraid macam ni je, 2 dengan 1. Dalam kes ni je 2 dengan 1, dia tak ada nak darab. Maknanya kadar pembawah dia tu dah jadi ngam-ngam lah kalau dia jadi susah orang nak faham. Sebab yang kecil tu dijadikan besar pembawah, itu ramai tak faham. Yang ni dia boleh faham lah sebab ngam-ngam je 2, 2, 1. Jadi 7. Ngam-ngam dia 7/8. So yang menarik dirinya lah anak lelaki 3. Anak lelaki 3 ni dia tak nak contohnya. Jadi setengah orang tu dia kata bila dia tak nak, kita buang terus je lah dia, dah dia tak nak. Itu adalah kesilapan yang besar sebab bila dia kata dia tak nak, dia tak bagi tahu pun dia tak nak tu dia nak bagi kepada siapa bahagian dia. Bahagian dia sepatutnya diberi kepada semua waris. Tapi bila kita buang terus anak lelaki 3 sebab dia kata dia tak nak, dan tak nak, IC pun tak bagi, borang DDA pun tak sign, kita pun sembunyi terus, ambil kau. Cara itu salah kerana dia menjejaskan hak yang lain. Bila kita buang anak lelaki 3, kita declare dia cuma ada 2 anak lelaki, maka pembahagian dia jadi lain. Sebab 7/8 tadi hanya diberi kepada juzuk saham 5 sahaja. Dia juzuk saham 5 sahaja, so isteri dapat 5/40 dan bahagian seorang anak lelaki 3 yang menarik diri ni hanya dapat dekat waris yang sobaria sajalah. Ini dah jadi 7/40, 14/40, 14/40. Jadi si isteri si mati ni dia still dapat maintain je hak dia 1/8. Sedangkan yang anak lelaki 3 ni dia tak nak hak dia, sepatutnya hak dia juga diberi kepada isteri si mati. Isteri si mati ni mungkin mak dia. Ataupun bukan mak dia pun boleh jadi juga. Boleh jadi juga sebab isteri si mati ni mungkin isteri daripada isteri yang pertama, mungkin mak dia meninggal ke sebab dia tarik diri. Kalau ada 2 isteri kan contohnya, anak lelaki 3 tiba-tiba tarik diri. Tak apalah macam-macam mana pun. Jadi sepatutnya bahagian dia ada juga dapat kepada isteri si mati. Tapi bila kita buang terus, dia jadi lain. Sebab kalau ikut kiraan faraid, betul-betul takharus macam ni. Kalau betul-betul takharus, isteri 1/8, anak perempuan tadi dengan anak lelaki 7/8, yang kita kira tadi dia sepatutnya 1/1/2/2/2, sepatutnya dia jadi 1/6. Isteri daripada 1/8 dapat 1/6. Ini betul-betul tolak hak. Tolak haid pula kat sini. Tolak hak tak ada air tu. Tapi sebab kita tak belajar takharus, dan kita pun nak mudah-mudah kita kira buang sahaja. Sebenarnya kita telah menafikan hak isteri untuk mengambil bahagian anak lelaki 3 yang menolak. Isteri tak dapat, sedangkan sepatutnya isteri dapat daripada 1/8 dia dapat 1/6, lebih banyak. Sebab dia ambil juga bahagian anak lelaki 3. Kemudian yang mana anak perempuan pun dapat jugalah daripada 1/8 jadi 1/6.
lelaki daripada 28 jadi 26. Masing-masing dapat sikit-sikit seorang sepatutnya. Tapi bila kita buang, dia jadi macam ni, si isteri ni waris fardu lah sebenarnya. Waris fardu tak dapat. Itu efek dia. Efek kesilapan tu. Ini contoh mudah, tapi kalau contoh susah kena ke kampung baru ke apa, besar beza tu antara 1/8 dengan 1/6 tu beza besar tu kalau tanah kamu baru. Saya ada juga isu kes kampung baru ni yang tersilap waris apa semua ni. Semua tu jadi besar lah sebab dia kira per square feet, RM600 per square feet. Tidak ke jeng kepala. Tiba-tiba dia tak dapat sedangkan dia patut dapat. Itu bergaduh 7 keturunan tu. Sebab kita pun tiba-tiba sahaja membuang waris yang tak nak. Sepatutnya kita tak buang, tetapi kita kira ni lah, sepatutnya kita kira bahagian waris yang yang tak nak tu kita kira dan kita beri kepada waris-waris yang berbaki tadilah yang masih lagi boleh menerima hak faraid tu. So saya ingat saya nak sambung tajuk baru pun kita dah ngam-ngam. Saya ingat kita dah di penghujung 1 jam kita ni. Dengan berakhirnya tajuk takharuj tu, maka saya kira pengajian faraid secara online tu sudah habislah. Sudah pun tamat hari ni dan saya kira saya sudah khatamkan kepada pelajar-pelajar yang mengikuti kelas online saya ni. Saya membenarkan ilmu ini untuk diajar kepada orang lain. Dan hari ni ramai guru faraid yang bersambung saya kenali ramai guru faraid sebenarnya ni. Mana kita sama-sama sebarkan ilmu faraid ni. Cumanya satu lagi yang saya akan masuk tentang mafqud. Tapi mafqud tu saya masuk dalam bab pengurusan pusaka. Dia lebih pada pengurusan. Mafqud di Malaysia ni lebih pada pengurusan. Bukan pasal isu kiraan sangat. Sebab kita mengambil pendapat kita istishab. Istishab maknanya baqa'un makana ala makana. Maknanya kita kekalkan dia sebagai hidup. Yang mafqud tadi, yang hilang tadi. Sehingga dibuktikan mati. Jadi dia tak ada sangat kiraan faraid bagi yang mafqud. Semua saya akan ajar dalam bab pengurusan nanti. So seterusnya saya akan masuk fasal 2 lah. Fasal 2 saya akan masuk tentang instrumen. Instrumen saya akan start dengan hibah. Hibah mutlak saya dah bagi nota tu. Dan kita akan rehat 2 minggu. Kita akan rehat 2 minggu sebab ujung-ujung tahun saya pun nak rehat juga. Maknanya kita tak ada kelas pada 17 dan 24 bulan 12 ni kita tak ada kelas. Saya cuti 2 minggu kan. Court pun dia ada court vacation kan. Hakim-hakim pun dia nak berehat juga. So saya ada kat Malaysia je, bukan saya pergi mana-mana pun. Cuma saya berehat 2 minggu. Saya akan sambung kelas pada 31 bulan 12. Sebab hari Sabtu ni dia jadi 5 minggu pula untuk bulan ni. So 31 bulan 12 saya akan sambung kelas online ni dengan tajuk hibah mutlak lah. So terima kasih kepada semua yang mengikuti. Saya mohon maaf atas kesalahan kekurangan saya. Saya sebenarnya ramai guru pula duduk kat sini ni. Kalau ada apa-apa kekurangan boleh PM saya, boleh tegur saya. Saya terbuka untuk menerima teguran, untuk improve, sama-sama kita improve. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Taala, yang kurang itu kerana kelemahan saya. Terima kasih kepada Ustaz Burhanuddin yang setia membuat rakaman dan maknanya paling sibuk pun Ustaz Burhanuddin kita, yang kita perlu bagi kredit dia yang mula-mula buka awal dan dia yang paling akhir untuk memastikan kita direkodkan dan saya boleh upload balik kepada YouTube lah, ke saluran YouTube dan sebagainya. Terima kasih semua. Sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan.
Terima kasih. Ramai yang tak jumpa muka kasih hari ni sama-sama. sebenarnya.